Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung kepada ulang kaji pengajian Al-Quran tingkatan 5 dengan tajuk Menjauhi Jenayah Zina, Qazaf dan Li'an, Surah An-Nur ayat 4 sehingga 10. Sebelum ini kita telah mengulang kaji Surah An-Nur ayat 1 hingga 3. Okey, dalam ayat 4 hingga 10 ada mengenai dua hukum, iaitu ayat keempat bermula dari walladzina yarmunal muhsanat adalah mengenai hukuman terhadap hukuman mengenai qazaf. Okey, hukuman mengenai qazaf ni. Kemudian dalam ayat kelima ni okey adalah mengenai orang yang telah bertaubat daripada melakukan qazaf. Kemudian ayat ke-6 walladzina yarmuna azwajahum sehinggalah tawwabun hakim ni adalah ayat mengenai li'an. Okey, seterusnya kita lihat kepada penjelasan ayat daripada kalimah-kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yarmunal muhsanat, maksudnya walladzina dan orang-orang yang yarmuna menuduh al-muhsanat perempuan-perempuan yang baik. Maksudnya menuduh di sini yarmuna menuduh zina. Dan orang-orang yang menuduh zina terhadap al-muhsanat, terhadap perempuan-perempuan yang baik. Al-muhsanat, kamu kena ingatlah perempuan-perempuan yang baik. Kamu kena tulislah maksud al-muhsanat. Summa lam ya'tu, kemudian mereka tidak dapat membawa. Kemudian mereka tidak dapat membawa bi'arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan iaitu orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik melakukan zina tanpa dapat membawa 4 orang saksi. Jadi bermula dari fajliduhum, inilah hukuman yang dinamakan hukuman qazaf, iaitu hukuman terhadap orang-orang yang menuduh perempuan yang baik melakukan zina tanpa dapat membawa saksi. Okay, fajliduhum, maka hendaklah mereka disebat thamanina jaldah, 80 kali sebatan. Jadi di sini kamu kena ingatlah beza 80 kali sebatan dengan 100 kali sebatan. 80 kali sebatan hanya untuk hukuman qazaf dan 100 kali sebatan adalah hukuman terhadap penzina ghairu muhsan yang belum berkahwin. Okey, jadi Allah Ta'ala jelaskan maka hendaklah mereka disebat sebanyak 80 kali sebatan. Wala taqbalu lahum, dan mereka tidak boleh diterima menjadi saksi selama-lamanya, syahadatan abada. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan mereka tidak boleh diterima menjadi saksi selama-lamanya. Okey, ini adalah hukuman terhadap orang yang melakukan tuduhan zina tanpa dapat membawa 4 orang saksi, yang dinamakan hukuman qazaf. Okey, jadi apabila qazaf dilakukan oleh seseorang, maka inilah hukumannya. Yang pertama iaitu sebat 80 kali, dan yang kedua tidak dapat diterima menjadi saksi selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah Ta'ala menggelar orang-orang yang melakukan qazaf ini adalah orang-orang yang fasik. Okey, seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan lagi mengenai orang yang melakukan qazaf. Illal ladzina tabu, melainkan mereka telah bertaubat. Jadi orang-orang yang melakukan tuduhan zina tanpa dapat membawa 4 orang saksi yang dinamakan qazaf ini, apabila mereka telah bertaubat, mereka dapat diterima sebagai saksi. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik, melainkan orang-orang yang bertaubat selepas itu. Wa aslahu, dan mereka memperbaiki diri mereka. Okey, jadi syarat taubat, okey, iaitu bertaubat dan mereka memperbaiki diri mereka untuk menjadi lebih baik. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, dalam ayat kelima ini kita kena faham ada ayat mengenai hukuman qazaf. Okey, saya telah buat di sini, ataupun dalil pengharaman qazaf inilah walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah.
wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jadi inilah dalil pengharaman zina dan pengharaman qazaf. Okey. Jadi saya telah membuat ringkasan di sini, fajliduhum thamanina jaldah. Okey, di sini saya telah beri iaitu hukuman qazaf sebat 80 kali, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ni saya telah jelaskan di sini. Hukuman qazaf, okey, selain daripada sebat 80 kali, mereka tidak akan diterima menjadi saksi selama-lamanya melainkan setelah mereka bertaubat. Seterusnya, okey, kita lihat kepada ayat ke-6, walladzina yarmuna azwajahum. Okey, jadi bermula ayat ke-6 ini adalah mengenai hukuman li'an. Okey, hukuman li'an sangat panjanglah ayatnya sebab mengandungi tata cara ataupun cara hendak melakukan li'an. Allah Ta'ala telah jelaskan di sini. Okay. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh isteri mereka berzina. Yarmu dan di sini bermaksud menuduh. Menuduh apa? Menuduh berzina isteri-isteri mereka. Walam yakullahum syuhada, dan mereka tidak ada 4 saksi. Illa anfusuhum, melainkan diri mereka sahaja. Okay, jadi dalam kes suami telah melihat isterinya berzina tetapi tidak dapat membawa saksi, melainkan mereka hanya melihat dengan diri mereka sahaja, fasyahadatu ahadihim, maka hendaklah salah seorang daripada mereka maksudnya maka hendaklah mereka mengangkat 4 kali sumpah. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah, maka hendaklah dia bersaksi, maksudnya mengangkat sumpah arba'u syahadatin billah, 4 kali. 4 kali penyaksian syahadatin billah dengan nama Allah, innahu laminas sadiqin, bahawasanya dia daripada orang-orang yang benar. Maksudnya suami itu apabila tidak dapat membawa 4 saksi sedangkan dia melihat perbuatan isterinya berzina, jadi dia hendaklah bersaksi atau mengangkat sumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa dia adalah dari kalangan orang-orang yang benar. Maksudnya dia tak menipu, tak membuat fitnah terhadap isterinya. Wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaihi, bahawa laknat Allah akan menimpanya, in kana minal kadhibin, sekiranya dia berdusta. Jadi si suami tadi dalam sumpah yang kelima, dia sanggup menerima laknat Allah sekiranya dia hanya mereka-reka cerita ataupun dia ni memfitnah isterinya. Jadi li'an kita kena faham akan ada 5 sumpah lah. Sumpah 4 kali yang pertama tu adalah 4 kali yang pertama adalah bahawa dia benar-benar melihat isterinya berzina. Okey, jadi dia mengakulah dengan nama Allah dia benar-benar menyaksikan perkara tersebut. Yang kelima barulah dia kata dia akan menerima laknat Allah sekiranya dia telah berdusta. Okey, kemudian ini adalah di pihak isteri, ayat yang ke-9. Jadi si isteri wa yadra'u anhal azab, dan hendaklah si isteri ni jika dia hendak mengelak daripada ditimpa ataupun dikenakan siksaan. Maksudnya jikalau si suami tadi dalam ayat ke-7 tadi, ayat ke-6 dan ke-7 telah bersumpah bahawa dia melihat perbuatan zina isterinya dan dia sanggup menerima laknat Allah dalam sumpah kelima. Jika isteri tidak membalas sumpahan tersebut, bermaksud si isteri ni telah mengakulah yang benar-benar dia berzina. Okay, apabila dia tidak membalas sumpah suaminya tu, dia akan diterima hukuman zina lah, iaitu rejam sampai mati sebab dia telah berkahwin, kerana dia tergolong sebagai penzina muhsan, iaitu penzina yang berkahwin. Tetapi sekiranya si isteri tidak mengaku berzina dan dia hendak menafikan ataupun hendak mengelak daripada terkena had zina ataupun hukuman zina, iaitu rejam sampai mati ni, wa yadra'u anhal azab, dan hendaklah membalas ataupun untuk mengelakkan daripada terkena azab, iaitu hukuman zina rejam sampai mati tu, antashhada, hendaklah si isteri itu mengangkat sumpah atau bersaksi, maksud mengangkat sumpah lah, arba'a syahadatin billah,
mengangkat 4 kali sumpah dengan nama Allah. Innahu laminal kadhibin. Innahu maksudnya dia kata suaminya adalah berdusta. Dia hendak mengelakkan daripada terkena hukuman rejam sampai mati tu, isteri tu angkat 4 kali sumpah. Sebab tadi suami angkat 4 kali sumpah yang dia benar-benar menyaksikan isteri dia berzina. Kan, sumpah yang kelima barulah laknat Allah menimpanya jika dia berdusta. Jadi si isteri perlu menjawab 4 kali sumpah bahawasanya suaminya telah berdusta. Innahu laminal kadhibin. Wal khamisata, dan sumpah yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha, bahawa kemurkaan Allah. Ghadaba ni kemurkaan. Kemurkaan Allah akan menimpanya in kana minas sadiqin, sekiranya suaminya di pihak yang benar. Okey, jadi isteri dia sanggup menerima kemurkaan Allah dalam sumpah yang kelima sekiranya tuduhan suaminya benar, maksudnya, dan dia berdusta lah. Maksudnya isteri tu memang benar-benar berzina, tetapi dia sanggup menerima kemurkaan Allah sekiranya suaminya betul-betul menyaksikan perbuatan tersebut. Maksudnya dia menipulah di sini, dia sanggup menerima kemurkaan Allah jika apa yang suami dia nampak tu adalah perlakuan yang benar. Jadi kemurkaan Allah ini adalah kemurkaan yang paling besar lah. Okey, jadi benda ni bukan boleh dibuat main. Walau la fadlullahi alaikum, dan jika bukan kerana kurniaan Allah ke atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, maksudnya di sini ialah dan jika bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepada kamu, mestilah kamu tidak dapat menyelesaikan permasalahan ni. Okay, permasalahan yang jarang-jarang berlakulah pada masa tersebut, tidak ada hukum lagi. Pada masa itu, sebelum kisah yang kita akan pergi kepada sebab nuzul ni, belum berlaku lagi, belum turun lagi ayat mengenai hukuman ni. Jadi sebelum ni tak ada lagi. Jadi Allah Ta'ala kata, jika bukan kerana kurniaan Allah ke atas kamu serta rahmatnya, tentulah kita dalam kesusahan, tak dapat penyelesaian terhadap masalah ni kan. Wa anna Allah tawwabun hakim, dan Allah itu maha penerima taubat lagi maha bijaksana. Okey, seterusnya kita akan lihatlah, kita perlu ingat balik tadi daripada ayat keempat wallazina yarmunal muhsanat sehinggalah ayat kelima ni mengenai qazaf. Kemudian ayat yang keenam wallazina yarmuna azwajahum sehingga ayat ke-9 adalah mengenai li'an. Okey. Okey, jadi sekeliling ni saya telah menjelaskan. Ni saya dah jelaskan daripada ayat tadi. Kita pergi kepada maksud qazaf, iaitu qazaf bermaksud melemparkan tuduhan zina. Okay, melemparkan tuduhan zina kepada wanita yang baik dan memelihara kehormatan dirinya. Qazaf itu sendiri bermaksud lempar. Okay, lempar ini ialah melemparkan tuduhan zina kepada wanita yang baik dan memelihara kehormatannya. Okey, dia ada dua pengertian jika kita tengok dalam buku teks. Okey, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Menuduh seseorang melakukan zina, liwat atau menafikan keturunannya dengan tujuan mencaci dan memalukannya. Okay, jadi qazaf ini bukan setakat melemparkan tuduhan zina, tetapi juga menuduh seseorang melakukan zina, liwat, menafikan keturunannya, ataupun tiba-tiba dia menafikan keturunan seseorang, mengatakan dia anak haram ke kan. Jadi itu juga boleh dinamakan sebagai qazaf dengan tujuan mencaci dan memalukan. Jadi jika tujuan kita nak mencaci atau memalukan dia, itu juga dinamakan qazaf. Seterusnya kita lihat kepada pengertian li'an. Li'an ialah sumpah. Mesti ada sumpah. Sumpah seorang suami dengan menuduh isterinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi kecuali dirinya sahaja. Okey, yang ni kalau kamu faham, dah ada dalam ayat ni. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum. Okey, di situ telah memberi pengertian li'an. Maka hendaklah dia bersumpah 4 kali bahawa dia orang yang benar, dan sumpah kelima dia berkata bahawa dia akan dilaknati Allah jika berdusta. Okey, seterusnya kita lihat kepada sebab nuzul ayat. Okey, sebab nuzul ayat ada dalam ayat 6 ini, iaitu dari walladzina yarmuna azwajahum sampai innahu laminas sadiqin.
Okey, dan orang-orang yang menuduh isteri mereka berzina tetapi tidak dapat membawa 4 orang saksi. Okey, ia mengenai kisah seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah. Ini yang kamu perlu ingatlah. Jadi dalam surah An-Nur ini ada 2 sebab nuzul. Yang pertama adalah dalam ayat ketiga mengenai Marsad bin Abi Marsad dengan seorang pelacur bernama Anak. Yang kedua adalah dalam ayat ke-6, iaitu mengenai orang-orang yang menuduh isterinya berzina tetapi tidak dapat membawa 4 orang saksi, iaitu sahabat yang bernama Hilal bin Umayyah ni mengadu kepada Rasulullah bahawa isterinya berzina dengan Ibnu Samha. Okey, ini yang kamu perlu ingatlah. Hilal bin Umayyah mengadu kepada Rasulullah bahawa isterinya telah berzina dengan Ibnu Samha. Kemudian Rasulullah meminta Hilal membawakan bukti. Jika tidak, beliau akan disebat dengan ataupun dikenakan had qazaf, iaitu 80 kali sebatan. Sebab dia ambil hukuman asal yang walladzina yarmunal muhsanat, yang ni kan, sebab tak dapat bawa 4 orang saksi. Jadi Hilal telah berdoa kepada Allah semoga Allah menurunkan ayat yang menghindarkan dirinya daripada disebat, sebab dia di pihak yang benar. Lalu turunlah ayat ini yang membebaskannya daripada hukuman sebat tersebut. Okey, jika tidak, dia akan dikenakan hukuman qazaf lah. Tetapi Allah telah menyelamatkan Hilal bin Umayyah ni kerana Allah Ta'ala hendak memberi penjelasan mengenai hukum ini supaya dapat menjadi pegangan kita generasi seterusnya lah. Okey, seterusnya hukuman li'an. Macam mana nak hukuman li'an ni? Suami akan dikenakan had qazaf jika tidak membawa saksi dan bersumpah li'an. Okey, isteri akan dikenakan had zina jika tidak bersumpah bela diri. Okey, jadi dalam hukuman li'an ni, suami kita perlu bagi hukuman lah. Suami akan dikenakan hukuman apa jika dia tidak melakukan sumpah li'an. Okey, jadi kita perlu ingat suami akan dikenakan had qazaf ataupun hukuman qazaf 80 kali sebatan jika dia tidak membawa saksi dan bersumpah li'an. Okey, jadi apabila dia telah bersumpah li'an, dia telah terselamat daripada had qazaf tu lah. Kemudian isteri pula, jika dia tidak membela dirinya dengan membalas balik tuduhan ataupun sumpah li'an suaminya, dia akan dikenakan had zina lah, kerana dia seolah-olah telah mengaku tuduhan suami dia adalah benar. Okey, daripada ayat yang panjang ni, kamu boleh buat pengajaran ayat sendiri, iaitu antaranya ialah kita tidak boleh sewenang-wenangnya menuduh seseorang yang boleh mencemarkan maruah dirinya kerana perbuatan tersebut dimurkai Allah, ataupun kerana perbuatan tersebut mempunyai hukuman yang sangat besar dalam Islam. Okey, jadi apa-apa sahajalah yang relevan kamu boleh letakkan sebagai pengajaran ayat. Okey, wallahu a'lam.